Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita buat kuliah tambahan, kelas tambahan sikit. Kalau ikutnya saya dah duk niat lama, tapi kerana kita keluar balik lewat tak dan. Jadi malam ni awal sikit keluar tadi ni lepas Isyak, bawa mereka balik awal sikit. Jadi kita boleh saya sampai maghrib. Inilah. Baik, malam ni kita nak tengok dia ceritanya. Kitab kita pakai kitab di handset lah. Jadi tuan-tuan dengar lah. Yang ni sebenarnya kitab yang namanya ialah kitab 40 hadis kenal dan cinta Al-Quran. 40 hadis kenal dan cinta Al-Quran. Yang ni saya yang susun dengan adalah seorang dua kawan. Dan lagi ni dalam proses edit. Tengah duk tambah tengok dia punya edit lah sebelum nak keluar. Tak tahulah bila lama mana, mungkin tak lama mana lah kot. Cuma saya nak ni, saya baca. Dan saya nak baca dulu kita supaya untuk semak lah. Jadi sebelum nak keluar ni, maknanya dan kita semak dulu pokok ada apa-apa yang kita perlu nak tambah baik, yang salah dan sebagainya. Ada 42 hadis dalam ni yang saya bagikan kepada 5 tajuk besar, iaitu yang pertama pengenalan Al-Quran, yang kedua belajar Al-Quran, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat adab dan hukum berkaitan dengan Al-Quran, qadail Al-Quran. Baik, pasal tadi ni saya di Masjid Alam Shah pagi tadi tak dan habis baca muqaddimah ya. Jadi malam ni saya tak baca muqaddimah, saya akan terus kepada hadis yang pertama. Baik, kita tengok hadis yang pertama tentang hadis wahyu pertama, tentang wahyu pertama. Sudah tentu Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan sebagai panduan perlembagaan dalam kehidupan kita, sudah pastilah kita kata bermula dengan turunnya wahyu yang pertama. Itu sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ruqya as-sadiqah. Ja'ahu al-malak faqala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Hadis riwayat Bukhari radhiyallahu anhu. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah ni maksudnya mimpi yang benar. Mimpi Rasulullah, mimpi yang benar, tak ada yang tak benar. Mimpi kita sahaja yang tak benar. Mimpi ada 3, satu mimpi baik. Mimpi baik ini benar, ada panduan dia untuk kita. Para ulama bermimpi dan sebagainya. Cuma mimpi kok mana pun dia tak boleh jadi hujah dalam satu nak buat satu hukum, untuk nak hujah tentang satu hukum tertentu. Baik, dia tak masuk. Sebab tu tak masuk kalau kita kata dalam Islam ni ada apa? Masadir ataupun sumber hukum Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada ijma', ada qiyas, dan ada lagi sumber-sumber yang jadi mukhtalaf fiha, yang tidak disepakati oleh ulama. Tak ada satu pun mimpi. Jadi aku mimpi macam ni, aku mimpi macam ni, tak boleh dibuat hujah. Baik. Kemudian yang mimpi buruk ni mimpi daripada syaitan. Kadang-kadang orang yang ada kena gangguan, dia akan mimpi contohnya jatuh daripada bangunan. Kemudian mimpi duduk di tempat yang kotor, mimpi benda yang najis, kadang mimpi ular nak ketik, nak sengat dia, nak patuk dia. Kadang kalau sihir tu jenis tu, kalau sihir jenis ular nak patuk
jenis lipan, magnetik, sengat dan sebagainya lah. Ada banyak lah tu. Dia punya ni mimpi baby ada hitam, ada putih, ada sebagainya. Ni mimpi. Yang ketiga, mimpi amamin. Pengaruh daripada kehidupan seharian kita. Siang kita buat apa? Kita buat bendang. Bendang ni kita buat sungguh-sungguh sampai masuk dalam mimpi kita pun kita mimpi buat bendang ni. Kita duk geram buat bendang tak ada habis contohnya. Kena balik juga. Selalunya yang boleh berhenti kita buat bendang apa? Hujan. Panas. Tahu ke mana? Malam. Malam. Dia kata tak boleh, dia kata malam dah kena balik. Malam ni mimpi dia buat bendang waktu malam. Macam tu lah, kata tak ada apa pun. Jadi biasanya mimpi macam tu dia lupa lagu tu lah. Dia tak ingat lah. Baik. Ketika itu malaikat mendatanginya seraya berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Taala telah menjadikan manusia daripada segumpal darah beku. Alaq ni sesuatu yang menempel di rahim lah. Dia kalau sains tu kita belajar sains. Yang ni pun bukti orang panggil apa ni, kehebatan Al-Quran. Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada manusia dalam keadaan yang Rasulullah tak belajar sains pun. Dia orang panggil apa? Peringkat kejadian manusia di alam rahim. Mana ada siapa tahu? Dulu tak tahu laki ke perempuan ke apakah. Yang kadang-kadang lah hari ni dah scan perempuan, keluar laki. Kok mana dia lindung tak nampak kan? Macam tu. Ada lah ni. Walaupun dah canggih hari ni. Kalau dulu tak ada, tapi macam mana Rasulullah boleh tahu peringkat-peringkat kejadian manusia daripada air mani, daripada alaqah, mudghah dan sebagainya sampai jadi manusia ditiupkan roh dan sebagainya lah. Khalaqal insana min 'alaq. Inilah yang membuatkan kadang-kadang beramai dah sebenarnya saintis barat yang bukan Islam masuk Islam sebab mereka kaji Al-Quran. Terdapat ayat-ayat berkaitan dengan sains, sedangkan Nabi tak pernah masuk sekolah pun belajar sains. Baik. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Allahu Akbar. Yang ni kita ingat balik Allah Ta'ala bagi banyak kepada kita nikmat kepada dia. Maha pemurah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kepada orang yang beriman. Pemurahnya Allah Ta'ala kita boleh lihat turun hujan rahmat. Ni dah turun dah hujan. Alhamdulillah. Saya pun boleh gembira pasal dah tak jerak ayah dah masuk tirih masuk dalam rumah simen tu. Untuk simen pasal bumbung dah kuat walaupun tak habis lagi. Tu Allah Taala Maha Pemurah pada kita. Dia alladhi 'allama bil qalam. Dia yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia dengan menggunakan perantaraan pen. Al-qalam tu dah sebut 1400 tahun yang dulu dalam Quran awal-awal wahyu yang turun cerita pasal pen. Lepas tu antara surah yang paling awal turun ialah surah Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Pentingnya pen dalam kehidupan kita. Kan? Kalau masjid kita ni yang saya duk tengok selalu Ustaz Zah duk tengok pen ni. Ni lupa. Pen tak. Tapi lari pen pun orang tak pakai sangat dah pasal orang guna handset. Orang nak catat apa pun kadang guna handset je. Kan, malas tulis, kadang-kadang ada pen, ada handset tu yang boleh tulis, ada pen. Dia selit pen tu dekat handset, kita boleh tulis dengan pen. Touch screen, bayang kan, kadang tulis dengan tangan jari lah, boleh. Dan kita boleh type. Cara lah ni teknologi. Kan, lepas tu kalau malas nak menulis, tekan tang voice message tu, voice rakam, apa nak rakam? Rakam. Kalau kita pandai guna, kalau kita rajin guna, banyak benda yang kita boleh rakam. Jadi saya lah ni duk rakam lah ni pun saya rakam, nanti pun rakam semua. Khutbah tadi pun saya rakam, semua tak bohong yang ni. Perasan tak perasan tetapi rakam lah. Sedap khutbah ustaz, kelebihan Allah Taala bagi kat dia, akan cakap tusun elok ya. Syok dengar kan Ustaz Gani. Tak baca teks mungkin ada tulisan sikit-sikit lah yang dia tulis kan. Baik. Saya cakap cepat ke apa? Boleh kot. Minggu hari apa saya pergi pokok pos, saya cakap cepat. Kita nak geligan maklumat macam-macam dalam kepala kita sebut laju.
Saya laju cakap laju, laju ustaz tak faham apa. Laju. Baik. Dia yang mengajar manusia dengan pen. Jadi ada satu surah nama wal qalami wa ma nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya pen. Surah yang awal ni Iqra, baca satu perkara yang penting dalam kehidupan kita, kan? Kena membaca. Cuma bacaan apa yang kita nak baca. Baik, kemudian allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Mengajak manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun untuk apa? Untuk bagi tahu, cerita kat kita sesuatu yang kita tak boleh nak pelajari dengan tabiat manusia yang apa nama ni. Jadi Nabi tak ajak, maksud saya sebab tu Nabi tak ajak macam mana nak tebak roti canai, macam mana nak buat ikan apa nama siakap 3 rasa. Benda tu semua kita boleh fikir dengan otak kita boleh cipta. Jadi sebab tu turun Allah Taala, Nabi mengajarkan apa? Mengajarkan akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya lah, kan? Baik, kemudian perawi sahabat. Jadi yang merawikan hadis ini ialah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang keberapa? Isteri yang kemudian Khadijah, kemudian Saudah, kemudian saya ingat dalam 3 4 macam tu kot. Dari Rasulullah. Kalau ikut yang ke ni, kira yang ketiga ataupun yang keempat macam itulah. Isteri Nabi yang ketiga ataupun yang keempat. Yang ketiga kan? Khadijah dulu, kemudian Saudah, kemudian Aisyah lagi. Tu check balik tengok, lupa baru ni pun baca, lupa. Ada tulis sini, saya tulis tadi. Jenuh dah ingat pada tulis dah ni. Aduh, baca habis dulu. Jadi saya cepat sikit pasal apa? Kalau kata boleh dalam masa 2-3 hari ni, kalau kata kuliah ke apa-apa, saya dah baca ni apa nama nak bagi habis. Jadi sebelum habis edit, bila depa habis edit, depa akan hantar balik kat kita untuk kita tengok kok ada apa salah ni, check balik. Jadi waktu tu kita nak masukkan apa benda yang mungkin kita tertinggal ataupun tak jelas dan sebagainya. Beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah. Kalau kita baca ada Aisyah. Kita Aisyah. Ain, alif, kemudian hamzah. Hamzah dia ada rumah ya. Nampak tak? Kemudian shin, kemudian ta. Aisyah. Aisyah, Ain. Aisyah binti Abi Bakar. Maknanya Sayyidina Abu Bakar lah. Tadi saya duk fikir waktu khutbah Ustaz Gani tadi ni, dia cerita pasal Abu Bakar ni betul-betul sahabat Rasulullah sebelum Islam lagi dah baik Rasulullah. Macam mana jadi boleh wujud sampai dia ni, apa yang Nabi kata pun dia percaya 100%. Percaya tu dengan keyakinan yang mantap, yang teguh betul. Macam manalah dia boleh bersahabat dengan seorang Nabi sebelum tu bukan Nabi lagi, belum dilantik. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana akhlak Nabi waktu tu, kan? Sampai dia betul-betul percaya kawan dia macam tu punya. Kita kadang-kadang kawan lama, rupanya kawan kita duk kencing kita yang banyak. Tak tahu punya, ya Allah kata. Kencing kan, kencing orang. Dia kata kencing orang yang paling bahaya lagi penyakit. Dia berkata gitulah. Kencing manis tak apa, kencing orang habis. Baik, Siddiqah binti Siddiqul Akbar. Siddiq ni itu sebab tu dia digelar sebagai As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Isteri ketiga sebut isteri tu dia ni salah ejaan. Isteri ketiga setekah, mungkin depa betul kot. Isteri ketiga setelah Sayyidatina Khadijah dan Saudah radhiyallahu anhuma. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi Nabi. Jadi 40 tahun Rasul diangkat sebagai Nabi, 44 tahun baru dilahirkan.
Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pasca meninggalnya Khadijah sedang aku masih berumur 6 tahun. Itu 6 tahun boleh nikah lagi kecil. Dan tapi orang Arab tak macam kita. 6 tahun Arab bukan 6 tahun macam kita. Dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Duduk serumah dengan Nabi umur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku padahal aku sedang asyik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Ini cerita kecil lagi lah. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi SAW. Yang ni kadang-kadang dia jadi orang panggil apa? Bukan jadi, memang ada musuh Islam yang menjadikan ini, mengatakan Nabi ni seorang yang apa, kahwin dengan budak-budak lah apa semua kan. Padahal ulama dia dah terang dengan lengkap perkara masalah-masalah yang sebeginilah kan. Nabi ni apa kuat nafsu, kaki perempuan, kahwin ramai dan sebagainya. Itu tuduhan yang tak berasas, sebenarnya dah telah dijawab oleh para ulama kita. Kemudian hidup berumah tangga itu berlangsung dalam suka duka selama 8 tahun 5 bulan saja, sehingga Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijrah tatkala Aisyah radhiyallahu anha baru berumur 18 tahun. Jadi apabila Rasulullah meninggal dunia, wafat, jadi isteri-isteri baginda dah tidak boleh dikahwinkan dah dengan siapa-siapa selepas Rasulullah. Tak dah. Kan? Semua isteri Rasulullah semua pernah berkahwin sebelum berkahwin dengan Rasulullah kecuali Aisyah radhiyallahu anha sahaja. Satu-satunya anak darah sunti. Khadijah tidak ada anak dah dengan suami dulu radhiyallahu anha. Kan? Jadi ada sebab. Pasal apa Aisyah seorang yang kahwin muda dalam keadaan yang fresh ni, kita kata sebab Sayyidatina Aisyah lah yang dia tak sibuk anak, tak ada, dia pun tak sibuk dengan anak keluarga dan sebagainya, dan dia otak pun fresh lagi, orang muda. Jadi banyak yang kita dapat tahu tentang kehidupan Rasulullah SAW melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berlaku dalam rumah. Luar rumah sahabat-sahabat apa? Dalam rumah ni isteri-isteri lain ada juga, tapi tak banyak yang meriwayatkan hadis. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha dia menjadi guru pula kepada sahabat, menjadi guru kepada tabi'in, mai menghadap dia, tanya masalah-masalah dan sebagainya. Baik. Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik, berkulit putih, sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humairah. Merah ni kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Ada putih ke kuning-kuningan, ada putih pori, putih pucat dan sebagainya lah kan. Beliau adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Muhammad ni patutnya saya bubuh tanda sini. Yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau menjadi sumber rujukan para sahabat dengan dikatakan meriwayatkan 2210 hadis, dan daripada jumlah ini 316 disebut dalam kedua-dua Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau kembali ke rahmatullah pada tahun 58 Hijrah. Umur tu. Keterangan, ini lewatlah meninggal. Keterangan. Jadi para ilmu yang kita dapati pada hari ini, yang kita dapat daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Para ulama berselisih pendapat tentang wahyu yang pertama diturunkan. Pandangan paling benar tentang surah yang terawal turun ialah surah Al-Alaq, seperti yang disebut dalam hadis ini. Jadi ada perselisihan juga wahyu yang manakah yang turun awal. Kan ada yang kata bukan Al-Alaq, bukan Iqra, tapi pendapat yang sahih ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selain itu, pendapat yang masyhur dengan wahyu yang pertama ada 3 pendapat. Surah Muddathir, ya ayyuhal muddathir, ada kata itu yang pertama, ulama sebut. Ada yang kata yang kedua surah Al-Fatihah, kata yang pertama turun. Ada yang ketiga mengatakan bismillah dulu yang turun. Jadi kesimpulan daripada beberapa pandangan tersebut, surah Al-Alaq adalah merupakan wahyu pertama diturunkan, satu.
Kemudian surah Mudaththir ialah wahyu pertama yang diturunkan dari aspek surah pertama turun setelah wahyu terhenti, iaitu selepas peristiwa di Gua Hira. Maknanya yang pertama sekali turun betul-betulnya ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas turun 5 ayat surah Al-Alaq, dia terhenti wahyu tu selama beberapa bulan. Kemudian baru mula balik tu dengan ya ayyuhal muddaththir. Macam tu. Kemudian surah Al-Fatihah dikira sebagai surah pertama yang lengkap dan semua pertama, cumanya dari sudut apa? Kan? Surah Al-Fatihah dikira sebagai surah pertama yang lengkap satu surah penurunannya. Jadi ada yang kata surah Al-Alaq turun, okey, yang sahih, tapi dia tak turun satu surah. Satu ayat satu surah. Maksudnya surah Al-Alaq ada berapa ayat? Ada 19 ayat. Yang turun 5 aja baru. Yang pertama. Lepas tu surah Mudaththir. Surah Mudaththir pun tak turun habis. Berapa ayat surah Mudaththir? Banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Kemudian itu padam. Surah Fatihah turun yang pertama, tapi dia sebab dari sudut surah yang pertama turun yang lengkap penurunannya daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-7. Surah Fatihah dia ikut tu. Yang keempat, basmalah adalah ayat pertama diturunkan kerana tiap surah yang turun akan dibacakan basmalah di awalnya. Jadi tiap-tiap surah yang turun dia ada basmalah di awalnya. Jadi baik, yang pertama pengajaran. Yang pertama, ilmu sangat penting untuk menerangi kehidupan manusia. Ilmu sangat penting. Jadi kita buat kuliah macam ni, kuliah yang rasmi, tak rasmi, ni hak tambahan yang kita dengar daripada radio, dengar daripada YouTube dan sebagainya. Itu sangat penting, ilmu menerangi kehidupan insan. Jadi tuan guru kita kata dia akan berlainan. Bila kita buat sesuatu dengan ilmu, dia hasilnya akan berlainan daripada kita buat sesuatu kita ikut orang. Dia bagi contohnya driver taksi yang banyak ilmu, yang suka membaca, dia akan lebih pendapatannya daripada driver taksi yang tak suka membaca, yang tak suka mengaji. Kenapa jadi gitu? Contohnya kalau kata kadang-kadang kita naik dengan driver taksi, dia cerita apa? Dia cerita seronok, dia dapat tahu macam-macam, dia boleh cerita macam-macam kat penumpang. Jadi penumpang akan cari dia juga, sebab dia boleh cerita macam-macam. Sama lah kata pemandu pelancong, tak kira lah, sama tak kira pun. Jadi dia akan dapat hasil banyak. Tak sama orang yang buat benda yang dia pun tak erti sangat, yang kawan ni dia pergi kursus, dia tanya orang pergi cok macam mana nak ni, dia akan lebih lah hasilnya. Macam tu lah orang ada ilmu, dia akan berlainan. Dia akan sentiasa, orang yang ada ilmu, dia akan sentiasa mengoreksi diri dia, dia akan sentiasa untuk memperbaiki diri dia, prestasi diri dia dari masa ke semasa. Kalau orang yang duk macam tu yang ilmu, dia akan macam tu je lah. Tapi orang yang ada ilmu, dia akan terus, dia akan naik lagi, dia akan lain dari masa ke semasa, dia akan berubah dengan sebab ilmunya. Jadi tu yang kata penting, ilmu. Yang kedua, agama Islam bertunjangkan asas dan tapak yang kukuh dalam membina ketamadunan insan. Jadi kita Islam ni agama yang kukuh, yang kuat, yang dalilnya itu maksudnya tidak ada siapa-siapa lagi yang boleh, setakat ini tak ada siapa-siapa pun yang boleh kita kata mempertikaikan ataupun menjatuhkan ataupun melemahkan Islam itu sendiri. Tak ada siapa. Walaupun ada usaha untuk meragukan ataupun kita kata mengelirukan umat Islam, tapi setiap masa dan ketika ada saja golongan yang mempertahankan, terutamanya ulama, tahankan agama. Orang yang akan mempertahankan agama Islam. Dan asas dia kukuh. Satu perkara dijawab dengan sangat hebat. Contoh kalau kita tengok macam Dr. Zakir Naik, kan? Berapa banyak tempat dah, berapa banyak dah dia buat seminar, berapa banyak dah dia buat pidato, dia ceramah merata-rata. Main-main tu beribu-ribu. Ada yang daripada tak cerdik sampai yang cerdik, sampai yang PhD dan sebagainya. Tanya dia soalan, dia relax, dia tanya, dia jawab. Semua tak boleh tepi. Macam-macam main dia.
Itu kuat. Itu baru seorang. Ada ramai lagi sebenarnya, cumanya tak kenal lah macam dia kan. Baik, sebelum tu Ahmad Didat, itu dari sudut perbandingan agama lah. Itu dari sudut perbandingan agama. Baik, habis yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tengok dah lepas 35 hari. Baru cerita hadis yang pertama, ada 42 hadis. Saya buat ni dalam size A4, 100 muka surat. 100 muka surat. Bagi lama, bila nak habis ni kalau macam ni, kena buat tiap malam baru okey. Cerita yang ni lah. Tengok. Jadi berlalu satu hadis, jadi saya boleh nampak dah apa benda yang nak betul, ada yang benda apa yang nak kena ada 2-3 benda. Kita perbaiki. Baik, hadis yang kedua. Tajuknya ialah utusan wahyu. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah famakutha بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. Hadis riwayat Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul saat baginda berusia 40 tahun. 40 tahun ni kita kata usia matang. Usia matang. Kami tadi ni dalam grup sekolah rendah. Grup sekolah rendah saya tu, kat sekolah kebangsaan Meranang, depa duduk sana. Kebanyak dan ni duduk rata lah, tapi banyak duduk di Beranang, Selangor. Kita ni dah nak masuk 40 series saya kata. Baru semakan. Orang masuk 40, muda lagi. Dia kata dia kira nak masuk 40 dah. Ikut Masihi. Tapi kalau ikut hijrah, dia akan jadi lebih berumur lah. Lebih. Ada yang 40 dan ada yang mungkin 39 dah masuk 40 lah. Kita kata 40 ni kita kata umur matang. Tadi ni kami duduk sembang Masjid Halim Shah. Sebaiknya kalau kata untuk imam, dia kata eloknya ambil 40 lah. Sebab apa? Ada berlaku di beberapa masjid kita lah, negeri, secakap pelan sikit supaya orang lain tak dengar, kita yang dengar. Hak yang untuk imam muda banyak masalah. Kot belah ni Kedah lah, kita tak apa nama, dia kata kebanyakannya sampai Tok Syekh Qadi kata aku tak mau ambil lah umur hak muda-muda bawah 30 ataupun 20 lah. Pasal apa? Lepas ni macam-macam masalah, tak mau dengar kata orang lah apalah macam-macam. Aduh, kita pun duduk tentu lagi lah, tapi saya kira pun kita dah lajak sikit lah kan. Ya, masalah macam-macam. Saya tak mau cerita macam-macam. Kita pun dengar tu dia pun ya, muda lagi, duduk ada jiwa rasa muda, nak duduk dengan Korea yang macam-macam. Bukan satu perkara yang kita kata mudah lah sebenarnya kan. Kita pun takat mana boleh ialah kan. Itu tapi nak buat macam mana, tak ada orang nak jadi imam. Banyak tempat masalah nak cari imam. Tapi kita pun duk fikir juga, kalau tak lantik depa ni pakai tak ada imam. Dia tak ada imam, apa yang masalah sekali? Nak nikah kena pergi imam lah, nak bayar kan, beragama lah apa semua kan, payah. Tak tahulah, kita kata ini satu perkara yang saya pun duk fikir lah ni. Masjid kita pun nak kena buat transformasi ke arah kita kata nak didik ramai orang yang muda-muda yang boleh ganti kita besok ni. Jadi kita paling muda tu lah kot. Tu pun baru nampak ni dari ni. Baru mai kot apa? Baru mai. Baru duduk sini kot sebelum dia mengaji. Alhamdulillah. Yang lain buat guna hujan. Pergi tang lain kadang-kadang pergi mengaji dan sebagainya, macam-macam lah kan. Tak apa, kita pun pelan-pelan. Tapi kira-kira kalau kita ni ada pergi masjid, baru ni saya pergi kuliah, kata ustaz buat ke mana? Masjid ustaz ramai tak kalau kita kuliah? Alhamdulillah lah, boleh lah kita kata lah kan.
Kami tak tahu nak kata apa lagu ni Ustaz. Dia pun kata, dulu kita buat tak apalah, pelan-pelan dia kata. Buat macam mana? Kampung ni yang di Pekan tu ramai lagi. Baik. Tinggal di Mekah selama 13 tahun menerima wahyu. 13 tahun di Mekah terima wahyu. Kemudian beliau diperintahkan baginda. Biasanya saya akan berbahasa baginda. Besar. Ni saya kena tukar. Diperintahkan untuk berhijrah. Maka baginda berhijrah ke Madinah selama 10 tahun sehingga baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Pada hari Isnin, pada hari kelahiran beliau, kelahiran baginda Nabi SAW. Tapi kita berebut untuk meninggal dunia bila? Jumaat. Kita tak kata nak meninggal kita hari Isnin. Sebab ada di kalangan para sahabat yang dia minta, tak silap saya Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu, dia minta doa untuk dia meninggal hari Isnin sama dengan hari Rasulullah. Wallahu a'lam. Itu kita cek lagi pula. Sikit lagi. Perawi sahabat yang meriwayatkan ini Abdullah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib ibnu Hisham ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay daripada Bani Hashim. Bani Hashim ini keturunan Rasulullah jugalah, sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Abdullah namanya. Abdullah sepupu Rasulullah. Abbas itu ialah bapa saudara Nabi. Terkenal sebagai dakwat umat. Dakwah umat terjemah Hibrul Ummah dan penterjemah Al-Quran. Maknanya pakar dalam penafsiran Al-Quran. Para sahabat pun depa tak sama, ada yang depa kemahiran depa berbeza. Bidang kehebatan depa berbeza. Ada yang hebat berniaga, ada yang hebat ilmu pun ada yang hebat dalam ilmu faraid, ada yang ilmu fiqh, ada yang membidangi ilmu hadis, hafal hadis dan sebagainya. Ada yang tafsir Al-Quran, ada yang qurra dan sebagainya. Ibu beliau Lubabah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah baginda Nabi. Maknanya waktu Nabi umur 50 tahun Sayyidina Ibnu Abbas lahir. Dan berumur 12 tahun ketika baginda Nabi SAW wafat berdasarkan pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang bermaksud ketika Rasulullah SAW wafat, aku ketika itu berumur 12 tahun. Tapi ilmunya Masya Allah hebat betul. Beliau didoakan oleh baginda Rasulullah SAW agar diberikan kefakihan dan takwil serta hikmah sebanyak 2 kali. Antara perkataan yang masyhur daripada doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi kita pun kalau doa pada anak-anak, kanak-kanak, minta doakan doa itulah, Allah faqihhu fid din. Ya Allah, berilah dia kefahaman agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikan kepada dia, ajarkan kepadanya at-ta'wil. Ilmu ta'wil ni ada beza sikitlah dengan dia tafsir, ta'wil, lebih kurang macam itulah. Maksudnya kefahaman kepada agama lah secara umumnya maknanya. Sebanyak 2 kali Jadi antara perkataan yang masyhur Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila ditanya bagaimana beliau mendapat ilmu yang luar biasa ini, maka beliau menjawab dengan maksudnya, dengan lidah yang selalu bertanya dan hati yang selalu berfikir. Jadi tanya selalu dan fikir selalu. Dia tak terima bulat-bulat, simpan. Jadi dia terima dan dia fikir. Jadi di situ akan berkembang ilmu. Bila fikir, dia akan tertanya lagi mungkin soalan yang kedua, yang ketiga, yang dia tanya. Bila tanya dapat jawapan, tambah ilmu, bertambah ilmu. Baik, keterangan panjang tak? Sikit lah. Saya baca cepat-cepat lah. Ini adalah pendapat majoriti ulama, iaitu Rasulullah SAW wafat pada umur 63 tahun. Wahyu diturunkan selama 23 tahun semenjak baginda diutus sebagai Rasul. Para ulama ulumul Quran telah membahagikan Al-Quran kepada 2 bahagian, iaitu
Makiyah dan juga Madaniyah. Jadi kalau kita tengok Quran kita tu, di belakang punya indeks dia tu, dia ada tulis nombor surah, kemudian ada tulis surah, nama surah, kemudian sebelah dia tu dia tulis Makiyah, Madaniyah. Makiyah tu waktu tu masuk Makiyah ialah surah tersebut turun sewaktu Nabi duduk di Mekah lagi. Kemudian kalau kita tengok ada Madaniyah. Madaniyah itu surah yang turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Apa fungsi dia? Cerita fungsi dia cerita panjang punya cerita pula lah. Saya dah ingat ni habis waktu. Tapi nak kena habis juga lah, sikit-sikit je. Makiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Manakala Madaniyah ialah kumpulan ayat atau surah yang diturunkan setelah penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Antara tujuan pembahagian ini ialah untuk memudahkan pemahaman dan pentafsiran ayat-ayat Al-Quran. Dia kalau kita baca Al-Quran, kita tengok surah-surah, kita tak tengok dia punya indeks tu, Madaniyah atau Makiyah pun sebenarnya kita dah boleh tahu yang ni Makiyah, yang ni Madaniyah. Antaranya ialah bila kita baca surah tersebut, Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu kebanyakannya surah yang macam ni ataupun ayat yang macam ni dia turun waktu Nabi berada di Mekah. Okay. Ataupun cerita tentang rasul-rasul yang terdahulu. Kebanyakannya surah tersebut, surah yang macam ni, cerita-cerita pasal umat-umat dahulu adalah surah Makiyah. Ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, tentang keesaan Allah, tentang langit dan bumi, kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat-ayat yang macam ni kebanyakannya Makiyah. Tapi kena faham, tak faham tak lepas juga kan. Kemudian Madaniyah, macam mana? Madaniyahnya ayat-ayat hukum. Contohnya ayat tentang potong tangan, ayat tentang zina, fajlidu, sebat orang berzina dan sebagainya. Itu Madaniyah. Itu tanda-tanda Madaniyah. Kemudian apa lagi ni? Umat Islam dapat melihat kegigihan umat. Para ulama mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran, mengkajinya, seterusnya berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Hasil daripada ketekunan ulama zaman berzaman, umat Islam diharapkan mampu bangun berdiri teguh mendepani cabaran dan halangan yang merintangi jalan perjuangan. Ui, hebat juga bahasa aku ke ni. Kita pun heran macam kan jadi aku benar. Para pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala dahulu telah berkorban apa sahaja demi kelestarian. Kelestarian ni maksudnya kelangsungan masa depan lah agama Islam yang tercinta. Sekarang tiba pula giliran kita membalas segala jasa dan pengorbanan mereka dengan membulatkan tekad menyemarakkan semangat juang demi memartabatkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Pengajaran insya-Allah habis. Al-Quran adalah panduan umat Islam, umat manusia yang lengkap dan sempurna untuk menguruskan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah Ta'ala kata kami tak tinggal satu pun yang dalam Quran, semua ada. Cuma kita tunggu nak baca, kita nak kaji, kita akan dapat sesuatu perkara dalam Al-Quran. Tapi kalau tahap kita ni susah sikit lah kan. Tak mau nak faham lagi bahasa Arab. Saya sendiri pun bahasa Arab pun lemah banyak lagi. Kena betul. Tadi pun kawan betul, kita baca silap faham kat dia. Dia kata macam ni Ustaz Bi. Kita kena faham ni. Kita kena faham ni. Sebut dua kali. Tak faham. Kita tak faham. Dia kata macam ni. Kawan bahasa Arab, bidang dia. Jadi kita kena rujuk juga orang. Hijrah memainkan peranan penting dalam menjadi ejen perubahan ke arah kehidupan yang lebih sempurna. Jadi hijrah ni, kita sambut hijrah bukan sambut saja-saja seronok-seronok nak ingat masa lampau, masa dulu Nabi berhijrah dah. Tapi sebenarnya semangat hijrah itu sebenarnya dia akan menyemarakkan semangat perjuangan yang tinggi kepada umat Islam untuk berjuang untuk memperjuangkan Islam. Yang ketiga, menggunakan sakit baki umur yang ada untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Jadi kita tengok sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, seumur hidup mereka bila mereka kenal Islam, sampai mati mereka dengan Islam, bukan takat dengan Islam tapi memperjuangkan Islam itu. Sampailah ke titik darah mereka yang terakhir. Jadi bila tengok pengorbanan perjuangan mereka ni, kita jadi macam tak ada apa lah kita ni, sikit-sikit ni kan.
Tak ada apa. Wallahu a'lamu bissawab. Habis yang hadis yang kedua, nanti hadis yang ketiga saya akan baca esok di Masjid Aman pula insya-Allah. Tak ulang dah yang tu. Esok saya di Masjid Aman. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad